billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم آمين يا رب العالمين. Apa khabar sidang penonton sekalian? Selamat pagi, good morning, sabahul khair diucapkan kepada sidang penonton setia rancangan Bual Bicara Agama nombor 1 di Malaysia. Tak lain tak bukan, Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Bertemu lagi kita untuk episod pada kali ini 3 Mac 2021 bersamaan hari Sabtu pada hari ini, dan insya-Allah kebanyakan daripada kita sememangnya pada hari ini pastinya sedang mengambil masa untuk meluangkan masa bersama dengan keluarga. Ayuh, apa salahnya sekiranya pada pagi ini kita ajak beramai-ramai ahli keluarga yang ada, anak-anak kita, sesudah saja selesai solat subuh, kita berada di hadapan kaca televisyen pada pagi ini di dalam taman-taman syurga untuk sama-sama kita mengambil sedikit intipati daripada ilmu yang akan dibincangkan menerusi episod pada kali ini, insya-Allah. Jadi sidang penonton sekalian, sebelum mana kita nak meneruskan dengan tajuk perbincangan kita pada pagi ini, ayuh kita alihkan sejenak melihat paparan tentang statistik semasa pandemik COVID-19 di Malaysia sehingga tarikh semalam 5 hari bulan Mac 2021, sebanyak 2,154 kes baharu telah dicatatkan dan 2,149 daripadanya merupakan kes penularan bagi kes tempatan. Dan sidang penonton sekalian, duka cita dimaklumkan semalam terdapatnya 6 kes kematian baharu yang menjadikan jumlah keseluruhan kes kematian di Malaysia adalah sebanyak 1,159 kes. Dan kita lihat juga di sini di mana menunjukkan bahawa kes aktif dan juga kebolehjangkitan semakin berkurangan kepada 22,034 kes. Jadi sidang penonton sekalian, kami daripada barisan produksi rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru mengajak kita bersama-sama untuk terus patuhi SOP yang telah pun digariskan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Mudah-mudahan dengan disiplin yang kita tunjukkan, dengan cara amalan norma baharu yang kita amalkan, mudah-mudahan kita akan berjaya memutuskan secara terus penularan kes pandemik COVID-19 di Malaysia, insya-Allah. Jadi sidang penonton sekalian, pada hari ini insya-Allah menerusi slot ataupun segmen tafsir dan taranum kita akan bersama-sama membincangkan topik berkaitan dengan surah Ad-Dukhan ayat yang ke-10 hingga ke-17. Surah Ad-Dukhan ini seperti mana yang kita sedia maklum, maksud Ad-Dukhan itu adalah asap. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan asap yang Allah SWT nak menceritakan kita di sini? Insya-Allah pada pagi ini kita akan mendapatkan jawapannya bersama dengan ahli panel kita yang merupakan guru saya, merupakan murabbi yang cukup tidak asing lagi, sering berada di banyak rancangan-rancangan di televisyen dalam bentuk agama. Tak lain tak bukan yang berbahagia Ustaz Zarifi Daud kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Da'i Luqman sihat ya? Alhamdulillah Ustaz. Sihat itu ini rasa ceria dan semangat bila bersama Da'i Luqman. Allahu akbar. Insya-Allah ceria juga saya dan juga bersemangat bila mana bertemu dengan kakanda saya Ustaz Zarifi pada pagi ini. Alhamdulillah sudah lama tak bertemu. Mudah-mudahan. Jadi insya-Allah sidang penonton sekalian, sekiranya ada sebarang persoalan yang ingin diajukan kepada kami berkaitan dengan topik perbincangan kita pada hari ini menerusi surah Ad-Dukhan ayat 10 hingga 17, boleh untuk hubungi kami secara terus di talian 0377261603 ataupun boleh terus menerusi laman media sosial rasmi kami di Facebook Tanyalah Ustaz TV3, insya-Allah. Jadi sebagai permulaannya seperti biasalah Ustaz, bila kita membincangkan berkaitan dengan tafsir dan taranum ni, kita nak sama-samalah mendengar dan menghayati dan mentadabbur sebentar ayat-ayat suci Al-Quran yang Allah cuba sampaikan kepada kita pada pagi ini. Tafadhal masykur Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat saya Da'i Luqman dan para penonton yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla
Pada pagi yang penuh dengan keberkatan ini, kita mulakan dengan kita mentadabbur ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, dan mudah-mudahan doa baginda Nabi SAW kepada umatnya yang mengimarahkan waktu pagi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Jadi mudah-mudahan kita mengimarahkan pagi kita ini dengan kita membaca Al-Quran, dan seperti yang Da'i Luqman nyatakan tadi, mari pagi ini kita sambung perbincangan kita. Kalau semalam surah Ad-Dukhan kita perbahaskan ayat 1 sehingga ayat nombor 9, dan pada hari ini kita sambung ayat yang ke-10 hingga ayat ke-17 insya-Allah. Baik, hadirin sekalian yang ada mushaf Al-Quran kita ambil sama-sama, dan kalau ada dalam gadget, telefon bimbit ada apps Al-Quran, perisian Al-Quran, kita baca bersama-sama insya-Allah. Baik, Da'i Luqman, saya minta izin kita baca insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم صدق الله العظيم. Baik, Da'i Luqman, kita telah bacakan sebentar tadi, sekejap tadi, ayat nombor 10 hingga ayat nombor 17. Jadi untuk sesi yang pertama ini, ada baiknya kita bacakan terlebih dahulu terjemahannya, ayat 10 hingga ayat 17, mudah-mudahan kita dapat memahaminya. Baik, ayat yang ke-10, fartaqib yawma ta'tis sama'u bidukhanim mubin. Maka tunggulah pada hari ketika langit membawa bencana yang jelas yang meliputi manusia, inilah azab yang pedih. Mereka berdoa, wahai Tuhan kami, ya Tuhan kami, lenyapkanlah azab itu daripada kami. Sesungguhnya kami akan beriman. Bagaimana mereka dapat menerima peringatan padahal sebelumnya pun seorang Rasul telah datang memberi penjelasan kepada mereka. Kemudian mereka berpaling daripadanya dan berkata, dia itu orang yang menerima ajaran daripada orang lain dan seorang yang gila. Sesungguhnya jika kami melenyapkan azab itu sedikit sahaja, tentu kamu akan kembali ingkar. Ingatlah pada hari ketika kami menghentam mereka dengan keras, kami pasti memberi balasan. Dan ayat yang terakhir, walaqad fatanna qablahum qauma fir'aun wa ja'ahum rasulun karim. Dan benar sebelum mereka kami telah menguji kaum Fir'aun dan telah datang kepada mereka seorang rasul yang mulia.
Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Jadi sidang betul sekalian, itulah intipati di sebalik daripada bacaan ataupun pengajian kita pada pagi ini dari surah Ad-Dukhan ayat 10 hingga 17 yang menceritakan kepada kita gambaran awal apakah yang akan berlaku kepada bangsa ataupun kepada masyarakat ataupun kaum yang akan ditimpa dengan Ad-Dukhan pada akhir zaman nanti. Jadi kita mestilah nak tahu dengan lebih lanjut apakah sebenarnya yang ada di sebalik Ad-Dukhan dan sebagainya. Jadi sebelum tu sidang penonton sekalian, ayuh kita sama-sama melihat terlebih dahulu soalan daripada penonton kita ataupun soalan. Okey, Ustaz, kalau kita melihat Ustaz di dalam ayat yang ke-13 ke yang ke-12 Ustaz. Ada di situ meletakkan doa Rabbana kashif anna. Jadi Ustaz, doa ini dia merujuk kepada siapa? Dan adakah kita dibenarkan untuk membaca doa ni di dalam solat kita sebagainya Ustaz? Baik, terima kasih Da'i Luqman yang bertanya satu soalan sangat baik. Sebelum saya nak jawab soalan saudara, latar belakang surah Ad-Dukhan ini ialah bagaimana setelah berlaku penentangan yang sangat kuat sekali, khususnya kaum Quraisy, musyrikin Makkah. Mereka menentang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengancam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah Islam yang pertama kepada ahli keluarga terdekat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuklah kepada Abu Lahab, ya. Abu Lahab, Abu Jahal, maknanya ini merupakan susur galur yang terdekat dengan baginda Rasulullah SAW. Jadi bagaimana arahan daripada Allah supaya Nabi SAW declare, mengisytiharkan bahawa Rasul ataupun Nabi Muhammad merupakan seorang Rasul yang diutuskan Allah untuk menyebarkan risalah Islam, risalah Tauhid. Selepas itu baginda Rasulullah SAW telah mengumpul kaum Quraisy, penduduk ketika itu. Nabi naik di Bukit Safa, ya, Nabi naik di atas itu, kemudian Nabi mengumpul masyarakat ketika itu di depan Nabi. Nabi kata, wahai saudara sekalian, kalau aku katakan di belakang bukit ini ada tentera musuh yang sedang datang mahu menyerang kita, kalian percaya ataupun tidak kata-kataku ini? Jadi Quraisy mereka percaya kepada Nabi kerana mereka tahu sejak kecil lagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang amanah, ya, seorang yang pegang kepada janji, bercakap benar. Maknanya Nabi ini secara akhlaknya memang sejak kanak-kanak, sejak kecil lagi telah dipelihara oleh baginda Rasulullah, telah dipelihara oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi orang Quraisy percaya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu soalan yang pertama. Naik pula soalan yang kedua, ataupun Nabi tanya pula soalan yang kedua. Nabi menyatakan perkara ini, bagaimana Nabi menyatakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan oleh Allah untuk menyebarkan risalah tauhid. Waktu inilah Abu Jahal dan kawan-kawannya itu, and the gang ini, mereka mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, apakah sebab ini sahaja kamu kumpul kami ramai-ramai ni? Kamu nak bagi tahu yang ini saja kah?" Maknanya mula dah protes. Ya, mereka telah menunjukkan penentangan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ada sesuatu yang berlaku khususnya pada tahun ke-7 kenabian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selepas ini kita perincikan. Insya-Allah. Jadi sudah semestinya saya pun sebenarnya tertunggu-tunggu Ustaz nak tahu tak berkaitan dengan apa yang berlaku pada tahun ke-7 kenabian baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi sidang penonton sekalian, kalau nak tahu dengan lebih lanjut berkaitan dengan surah Ad-Dukhan, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami dalam rancangan Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru, kembali sebentar sahaja lagi insya-Allah. Kembali bertemu kita pada pagi ini menerusi rancangan Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi mengizinkan kita bersama-sama pada pagi ini. Ayuh sama-sama di samping kita mendengarkan ilmu yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz. Sama-sama juga di dalam sela masa yang ada, sengkala masa yang ada, kita memperbanyakkan zikir dan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan majlis ilmu ini bukan hanya sekadar medan untuk kita menimba ilmu, bahkan ianya juga mampu untuk menjadi medan untuk kita menghapuskan dosa-dosa kita yang telah berlaku ataupun yang telah lalu, insya-Allah. Jadi saya betul sekalian, ada
sebarang persoalan yang ingin diajukan kepada kami seperti biasa, boleh hubungi kami terus di talian yang tertera di kaca televisyen. InsyaAllah. Jadi sidang penonton sekalian yang berbahagia Ustaz, kita nak raikan persoalan pada sahabat kita. Boleh Ustaz? Silakan. InsyaAllah. Jadi soalan yang pertama daripada Puan Masrifah Nur Jama'in. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i serta semua kru yang bertugas. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ayat yang ke-10. Nantilah peristiwa saat langit membawa asap yang nyata. Soalan saya, adakah asap yang turun dari langit itu sebagai tanda bahawa akan tibanya kiamat? Bagaimanakah keadaan manusia apabila melihat asap itu? Adakah ada yang pingsan kerana berasa sangat takut? Dan soalan kedua, ada pendapat mengatakan asap itu bukanlah asap yang sebenarnya, tetapi asap yang dimaksudkan adalah hari kelaparan dan keresahan, iaitu saat kelaparan bila melihat langit seolah-olah dipenuhi asap yang gelap gelita, pemandangan menjadi gelap serta bumi terasa bergoncang. Mohon pencerahan daripada Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Jadi Ustaz, sedikit lagi Ustaz, tambahan pada persoalan yang sama juga. Ada orang mengatakan bahawa timbulnya teori-teori konspirasi mengatakan bahawa ni ada berlaku kebakaran besar dekat sebuah negara contohnya. Ini ad-dukhan sudah datang ni. Adakah benar Ustaz teori-teori ini Ustaz? Silakan. Baik, terima kasih kepada puan yang bertanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, saya jawab yang pertama dahulu. Puan kita bertanya, apakah ad-dukhan di dalam ayat ini ataupun surah ini merupakan ad-dukhan yang disebut sebagai petanda-petanda kiamat ataupun petanda-petanda besar menjelangnya hari kiamat? Jawapan yang diberikan oleh Ibnu Abbas, beliau berpandangan surah Ad-Dukhan ini bukanlah merujuk kepada petanda-petanda besar kiamat. Alamat as-sa'ah, ya, petanda-petanda besar bagi kiamat. Ad-Dukhan itu perkara yang lain, bukan dibicarakan di dalam surah Ad-Dukhan ini. Seperti yang kita maklum, hadirin dirahmati Allah, surah Ad-Dukhan ini sebenarnya jalan ceritanya sebab nuzulnya begini. Pada tahun ke-7 kenabian, bagaimana penentangan yang diberikan oleh Quraisy ataupun musyrikin Mekah begitu kuat sekali kepada apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu risalah tauhid. Dan apabila penentangan begitu kuat, ya, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah timpakan sesuatu ujian kepada Quraisy, kepada musyrikin Mekah khususnya. Apa yang Nabi minta? Nabi minta supaya diturunkan ujian seperti apa yang dikenakan kepada penduduk Mesir dan juga kita kata kawasan tanah Arab itu pada satu ketika, iaitulah pada zaman Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam berlaku kemarau yang sangat panjang. 7 tahun kemarau itu. Jadi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan berdoa kepada Allah supaya Allah berikan ujian yang sedemikian rupa kepada musyrikin Mekah kerana penentangan mereka ini. Da'i Luqman dan sahabat penonton, seperti yang saya sebut, baginda Rasulullah seorang murabbi, seorang guru, ya. Ada kalanya, ya, dakwah Rasulullah, ya, sebahagian besar dakwah Rasulullah dalam keadaan santun, hikmah, menyantuni, mendekatkan, ya. Nabi berlembut, tetapi ada ketikanya dalam dakwah ini perlu ketegasan. Ya. Jadi dengan harapan apabila ditimpakan dengan ujian ini, maka musyrikin Mekah khususnya Quraisy ini mereka menjadi lembut, mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka turunlah ujian yang disebut sebagai dukhan. Ya, dukhan iaitulah asap tebal yang meliputi langit. Dalam riwayat kata pandang langit tak nampak apa. Da'i Luqman, tak nampak apa. Maknanya berasap sungguh, ya. Maknanya dalam keadaan kabut begitu. Akhirnya menyebabkan musyrikin Mekah ataupun orang Quraisy pada ketika itu, yang pertama mereka ditimpa kebuluran. Ya, kebuluran, kemudian kepanasan yang amat sangat, ya, sehingga sakit tekak dan sebagainya. Jadi ayat ataupun perkataan dukhan, ya, perkataan dukhan itu ada pada ayat ataupun nombor 10, ayat nombor 10 yang kita bacakan sekejap tadi, fartaqib yauma ta'tis samaa'u bidukhanin mubin, yang membawa erti maka tunggulah pada hari
ketika langit membawa bencana yang jelas, itulah dukhan tadi, membawa bencana asap kabut yang sangat jelas. Jadi perkataan bidukhanim mubin, perkataan dukhan itulah diambil untuk dijadikan nama surah. Baik, saudara penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, itu jalan ceritanya. Dan setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doanya dimakbulkan, setelah berlaku kemarau panjang, kepanasan yang sangat panas, kebuluran dan sebagainya, orang Quraisy sudah rasa tak selesa. Tak boleh hidup dengan keadaan bencana sebegitu. Dan mereka tahu Allah yang turunkan, timpakan bala ujian kepada kita ni. Jadi pada waktu itu Abu Sufyan, ya, pemimpin mereka pada waktu itu, telah pun diberikan amanah untuk bertemu dengan Rasulullah, rayu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doakanlah kepada Tuhanmu supaya azab ataupun musibah ini diangkat. Wahai Muhammad, tolonglah. Apabila diangkat azab itu nanti, kami akan beriman kepada kamu dan kami juga akan beriman kepada Tuhan kamu. Jadi antara doa yang saudara sebut tadi, Rabbana kshif 'annal 'adzab inna mu'minun. Ya, Nabi SAW berdoa kepada Allah supaya diangkat azab tersebut, musibah tersebut, dengan harapan selepas itu mereka ni keluar Penang lah. Mereka ini kembalilah beriman kepada Rasulullah dan kembali taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rupa-rupanya tak juga. Ketegak. Dia ketegak. Ketegak, subtitle maksudnya ialah keras hati dan keras kepala. Keras kepala sungguh musyrikin ataupun golongan Quraisy ini. Jadi maknanya sebagai jawapan kepada puan kita yang bertanya, surah Ad-Dukhan yang kita tadabburkan 2 hari ini, ia tidak merujuk kepada petanda besar kiamat, tetapi ia merujuk kepada satu peristiwa yang berlaku kepada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-7 selepas kenabian. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan menjawab persoalan daripada Puan Masrifah Nur Jama'in kita. Jadi satu ilmu yang baru, Ustaz. Sebenarnya selama ni pun saya seperti mana kebanyakan para penonton kita menyangka bahawa sebenarnya surah Ad-Dukhan ini menunjukkan kepada kita tentang peristiwa yang akan berlaku, iaitu peristiwa besar, tanda-tanda besar kiamat. Tapi rupa-rupanya ianya adalah berkaitan dengan satu peristiwa yang berlaku dan menimpa ke atas kaum kafir Quraisy pada tahun ke-7 kenabian baginda sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan memberikan satu pencerahan buat kita bersama dan sama-sama kita memperbetulkan pemikiran kita tentang surah ini, insya-Allah. Jadi Ustaz, kita nak raikan persoalan berikutnya daripada Puan Melur Osman. Assalamualaikum Ustaz dan da'i yang dihormati. Waalaikumsalam warahmatullahi. Adakah azab kemarau seperti dalam ayat 10 akan terjadi semasa dunia hampir kiamat? Adakah keadaan sebegitu akan berlaku dari masa ke semasa apabila manusia kufur? Adakah bencana wabak COVID-19 juga merupakan salah satu azab yang diturunkan untuk memberi pengajaran kepada manusia? Mohon pencerahan Ustaz agar tahu dan tidak keliru. Terima kasih. Jadi Ustaz, adakah peristiwa Dukhan yang berlaku pada tahun ke-7 kenabian ni akan berlaku sekali lagi kepada kita, Ustaz? Silakan. Baik, tentunya dalam petanda besar kiamat, salah satunya ialah akan berlaku dukhan yang lebih dahsyat lagi. Ya, yang lebih dahsyat lagi. Adapun soalan sahabat kita tadi tentang penyakit wabak, kan? Adakah yang berlaku ini itu merupakan petunjuk akhir zaman ataupun ada kaitan dengan Dajjal dan sebagainya? Baik, para penonton yang rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya teringat sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut tentang bu'ithtu ana was-sa'ah kahatain, sambil Nabi mengangkat 2 jari yang mulia ini. Da'i Luqman, Nabi angkat begini 2 jari yang mulia ini. Maknanya Nabi kata bu'ithtu ana, aku dibangkitkan, was-sa'ah, dan hari kiamat itu kahatain, seperti 2 jari ini. Maknanya dekatlah Nabi nak ceritanya. Lama dah yang dekat tu. Lama dah yang dekat ni. Maknanya 1400 tahun dahulu. Ya, Nabi dah sebut dah. Ya, maknanya Nabi SAW sebagai penutup segala rasul dan segala nabi, Nabi merupakan utusan Allah kepada umat kita lah, umat akhir zaman. Baik, kemudian tentang wabak. Memang ada dalam riwayat mengatakan kepada kita petunjuk ataupun petanda-petanda kiamat ini salah satunya ialah al-mautan.
Al-mautan ini bermaksud wabak ataupun penyakit yang menyebabkan kematian yang ramai, yang banyak. Ya. Cumanya tak boleh kita nak terus kata ya COVID hari ini ada kaitan dengan perkara ini kerana apabila berkaitan dengan dalil ia mesti dirujukkan kepada dalil sama ada Al-Quran ataupun sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok dalam sejarah wabak penyakit manusia tuan-tuan, kalau saya tak salah saya pada kurun ke-13 Masihi. Lama dah. Kurun ke-13 Masihi telah berlaku wabak di Eropah yang disebut sebagai Black Death. Ya, Black Death. Dan 1/3 daripada penduduk Eropah telah meninggal dunia, telah mati. Maknanya sekitar 200 lebih juta orang. Jadi maknanya kita kembalilah kepada tradisi ilmu, ya, kembali kepada akar dalil, iaitulah Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cumanya apabila berlaku apa-apa sekalipun, musibah, ya, kemudaratan dan sebagainya, kita sebagai orang beriman kita mesti ambil pengajaran. Ya, pengajarannya ialah kita semua sedang berada di usia akhir zaman dunia ini. Ya, jadi beruntunglah bagi orang yang sentiasa muhasabah diri. Perbetulkan diri kita sendiri masing-masing. Kalau sebelum daripada ini kita jarang baca Quran, ya, apabila berlaku wabak berjangkit pada hari ini, ia sebagai satu loceng amaran kepada kita, aku ni kurang baca Quran ni, kan. Jadi terasa untuk baca Quran, terasa untuk mengaji Quran, perbetulkan bacaan Al-Quran, perdalamkan pemahaman bacaan Al-Quran satu. Apa lagi? Kita memperbanyakkan amalan-amalan rohani kita. Sebagai contoh, kalau dulu jarang sangatlah zikir pagi, kan? Jadi apa kata kita mulakan dengan kita membaca zikir Al-Ma'thurat sebagai contoh, kan? Jadi ini perkara-perkara yang kita mesti buat pembetulan, penambahbaikan kepada diri kita, kerana orang beriman, begitulah prinsip mereka. Hari ini mesti lebih baik daripada semalam. Wallahu a'lam. InsyaAllah hari ini kenalah lebih baik daripada hari semalam. Jadi kita ambil pengajaran daripada COVID-19 ini untuk kita muhasabah diri dan memperbaiki kualiti keimanan kita, insya-Allah. Jadi sahabat sekalian, kita nak raikan persoalan berikutnya juga daripada Facebook daripada saudara Al-Ali. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i yang dihormati. Waalaikumsalam warahmatullahi. Azab dari asap dan kemarau yang menimpa seluruh manusia seperti yang dinyatakan dalam ayat yang ke-11 hingga mereka berkata ini azab yang sungguh menyakitkan. Soalan saya, siapakah yang berkata sedemikian? Berapa lamakah azab tersebut menimpa manusia? Adakah azab tersebut terkesan kepada orang-orang yang beriman? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Jadi soalan yang menarik juga. Berapa lama tempoh berlakunya peristiwa tersebut? Ustaz, silakan. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih sahabat yang bertanya. Tentunya di dalam ayat ini, ibrah yang kita boleh ambil pengajaran ialah yang pertama, bagaimana orang yang tidak beriman kepada Allah, yang memusuhi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka menggunakan tipu daya untuk melepaskan kesengsaraan diri mereka sahaja. Maknanya, mudah ceritanya, waktu susah baru teringat kepada Muhammad, baru teringat kepada Allah. Mereka bukan tidak tahu Allah Maha Pencipta, tetapi mereka main-main. Dalam ayat semalam, kita baca ayat nombor 9, balhum fi syakkin yal'abun. Mereka itu, kata Allah, berada dalam keraguan dan pada masa yang sama mereka bermain-main. Wahum balhum fi syakkin yal'abun. Mereka bermain-main. Maknanya buat main-main. Bukannya mereka tak serius. Tak serius. Bukannya mereka tak tahu Allah Maha Pencipta. Mereka tahu. Tetapi mereka main-main. Begitulah juga mereka mengingkari hari kiamat. Mereka mempersenda-sendakan hari kiamat. Baik, kerana itu hadirin dirahmati Allah, apa yang kita nak belajar daripada surah Ad-Dukhan ini, ayat 10, ayat 11, ayat 12, bagaimana setelah Allah Azza wa Jalla mengangkat wabak itu semula, dah hilang ad-dukhan, asap tebal, kabut itu hilang. Apa yang berlaku? Mereka kembali kepada perangai asal mereka, dan yang lebih parah,
mereka mengatakan kepada Rasulullah, mereka kata Nabi SAW ini ialah seorang yang gila, majnun. Ya. Wa qalu muallamun majnun. Mereka mengatakan baginda Rasulullah SAW seorang yang gila. Tengok perangai. Ya Allah. Allah dah angkat kata ya benar. Nak cerita lagu mana? Mana nak kata perangai tu. Jadi kita jangan jadi seperti ini. Ingat Allah pada waktu susah sahaja. Bila waktu senang dah naik pangkat, dah dapat apa yang kita nak, dah dapat apa yang kita mahu, lupa dah Allah. Kan? Di mana macam COVID-19 ni juga Ustaz. Ya. Waktu berlaku awal-awal dahulu tu, semua orang dah mula insaf. Ya. Tapi lepas-lepas dah kurang sikit, dah menjadi balik sebagainya Ustaz. Ya, jadi muhasabah pada diri kita semua. Maknanya kita sebagai orang yang beriman, kita cubalah membimbing diri kita, didik diri kita untuk jadi orang yang sentiasa ingat Allah Subhanahu Wa Taala pada setiap saat dan pada setiap ketika. Yang itu yang kita nak belajar daripada surah Ad-Dukhan ini. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Jadi mudah-mudahan memberikan pengajaran buat kita dan menjadi loceng penggerak buat kita untuk sedar daripada lena dibuai mimpi. InsyaAllah. Jadi Ustaz, kita sebenarnya ada pemanggil setia kita di talian pada saat ini. Tuan Haji Omar Abdul Majid kita. Assalamualaikum Tuan Haji Omar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Da'i Luqman dan juga Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud. Ya betul, saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Tuan Haji Omar pagi ni? Baik, alhamdulillah. Cuma kami di sinilah PKP ni masih lagi lah berlaku di sini. Allahu dan Akbar. ada perkettatkan untuk kawalan ini di sini ni bermula hari inilah. Oh ya. Jadi itu Allahu jadi Akbar. tak apalah, itu kita reda lah kata Ustaz tadi. Betul. Jadi soalan saya Silakan. begini Ustaz dan Da'i ya. Ya. Soalan saya tadi, Ustaz ada menyebut mengenai ad-duhan ini untuk asap. Dan ada tadi Ustaz menjawab mengenai asap ini bukanlah tanda besar hari kiamat. Jadi soalan saya Ustaz, sekiranya ini bukan tanda besar hari kiamat, pernahkah berlaku asap ini kepada umat-umat yang Nabi terdahulu daripada Nabi Muhammad SAW, umat Nabi Musa ke, ataupun umat Nabi Nuh ke, umat Nabi Lut ke, pernahkah berlaku asap yang dikatakan sebagai penyiksaan ini yang cukup perik ini, yang mengatakan kebuluran yang cukup hebat, yang bagaimana Ustaz jelaskan daripada ayat 10 tadi. Jadi itulah soalan saya, apakah perkara ini pernah berlaku ataupun belum berlaku lagi, ataupun bagaimana ke Ustaz, sebagaimana Ustaz kata tadi bukan tanda besar hari kiamat dan sebagai iktibar kepada umat Nabi Muhammad SAW. Itu soalan saya Ustaz dan Da'i. Terima kasih banyak Ustaz dan Da'i. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Haji Omar yang di atas persoalan yang cukup menarik berkaitan dengan adakah asap ini juga pernah berlaku di dalam zaman-zaman Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Tapi kita harap Tuan Haji Omar kita boleh kekal sebentar. Kita akan kembali sebentar saja lagi. Jadi nak tahu jawapannya, teruskan bersama kami dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, sedang penonton sekalian, kembali kita bertemu dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Pada pagi ini membincangkan topik berkaitan dengan surah Ad-Dukhan ayat 10 hingga 17 menerusi segmen tafsir dan taranum kita pada hari ini. Dan alhamdulillah sudah beberapa ilmu baharu yang kita dapat pada pagi ini. Sudah semestinya banyak lagi ilmu yang disediakan oleh yang berbahagia Ustaz Zarifi Daud kita pada pagi ini untuk kita sama-sama ambil sebagai iktibar dan juga panduan untuk kita teruskan kehidupan kita di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini, insya-Allah. Jadi pada sidang penonton, sahabat-sahabat saudara serumpun kita yang sedang menyaksikan menerusi ruangan live Facebook kita pada pagi ini, jangan lupa untuk laksanakan tanggungjawab kita bersama untuk sebarluaskan ilmu yang kita dapat pada pagi ini di dalam rancangan Tanyalah Ustaz dengan melakukan ataupun melaksanakan tugas yang cukup mudah hanya dengan menekan butang kongsi. InsyaAllah kita sudah pun melaksanakan salah satu tanggungjawab kita di dalam menyebarluaskan ilmu yang kita dapat pada pagi ini, dan insyaAllah ilmu yang kita sebarkan orang dapat manfaat daripadanya. InsyaAllah ianya akan menjadi salah satu cara untuk kita nak jana saham pahala buat kita, bekalan kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak, insya-Allah. Dan kepada sidang penonton, ada sebarang persoalan di live Facebook, yang ada sebarang persoalan yang ingin diajukan kepada kami, jangan diajukan melalui ruangan komen di live Facebook, tapi keluar sebentar, scroll ke bawah, lihat gambar poster saya dengan yang berbahagia Ustaz Zarifi kita, boleh bertanyakan soalan di ruangan komentar di bawah gambar
poster. Janganlah ditanyakan, diajukan soalan di ruangan live Facebook, sebab kami kadang-kadang dapat banyak soalan-soalan yang menarik, tetapi kami tidak mampu untuk ditarik keluar dan diajukan kepada yang berbagai ustaz. Jadi maka rugilah buat kita bersama tak dapat jawapannya, insya-Allah. Jadi ustaz, kita nak berbalik dengan persoalan yang diajukan oleh yang berbahagia Tuan Haji Omar kita sebentar tadi, berkaitan dengan adakah dukhan ini juga pernah berlaku di kalangan umat-umat Nabi yang terdahulu selain pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan ustaz. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih Tuan Haji kita, peminat tegar tanya Ustaz. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua kerana kita cintakan majlis ilmu dan majlis zikir, insya-Allah. Kerana itu Da'i Luqman, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada sebut kepada kita dalam hadis, salah satu pintu syurga ini, salah satunya ialah pintu khusus bagi ahli ilmu dan ahli zikir. Jadi maknanya majlis ilmu dan majlis zikir. Majlis zikir itu majlis ilmu. Jadi mudah-mudahan dengan asbab tanyalah ustaz, kita semua sekeluarga kita semua dapat masuk syurga. Amin, insya-Allah. Baik, Tuan Haji Omar Abdul Majid bertanya tadi tentang bentuk-bentuk azab yang Allah Taala timpakan kepada umat-umat terdahulu. Tentunya berbeza. Ada yang berbeza. Sebagai contoh, kalau kita singkat dalam sejarah, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana kaum Nabi Lut, kaum Nabi Lut mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala atas asbab perlakuan mereka yang menyalahi fitrah manusia. Menyalahi fitrah yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kesalahan kaum Nabi Lut. Apa? Mereka melakukan hubungan sejenis lelaki sama dengan lelaki, homoseksual. Jadi Allah Taala ceritakan di dalam surah Al-Hijr sebagai contoh ayat 73 hingga ayat 74. Bagaimana Allah datangkan azab kepada mereka, bagaimana telah diterbalikkan kota Sadom itu, dan pada masa yang sama batu daripada langit, batu belerang daripada langit telah ditimpakan daripada langit dituju kepada sekalian penduduk yang ada di kota Sadom pada waktu itu hingga lenyap seluruhnya. Hingga lenyap seluruhnya. Jadi kalau kita nak tadabbur dalam Al-Quranul Karim, antara surah yang menceritakan bagaimana keingkaran kaum Nabi Lut ini pada surah Asy-Syu'ara ayat 165, ayat 166, kemudian surah Al-Hijr juga ayat 73, ayat 74. Jadi kalau kita tengok pandangan ulama tafsir kontemporari pada hari ini, Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, beliau telah menyatakan Allah telah mengulang-ulang kisah peristiwa keingkaran kaum Nabi Lut sebanyak 27 kali di dalam Al-Quran. Apa tandanya para penonton? Tandanya supaya kita beri perhatian. Lihat bagaimana kalau umat-umat terdahulu bila berlaku keingkaran, on the spot Da'i Luqman, on the spot Allah Subhanahu wa taala datangkan azab yang sangat menakutkan. Jadi kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentunya kita bersyukur kepada Allah atas peluang yang Allah Ta'ala berikan kepada kita untuk kita bermuhasabah diri dan kita minta ampun kepada Allah dan kita perbetulkan kesalahan-kesalahan kita yang lampau. Bila sebut tentang kesalahan ni, saya teringatlah dari Luqman satu hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ceritakan kepada kita. Ada seorang wanita yang perangai dia ni perangai yang tidak baiklah. Dia seorang pelacur. Tetapi pada satu hari bila dia lihat ada seekor anjing yang sedang mengelilingi sebuah perigilah kita kata kan, sambil terjelir lidah anjing tersebut, maknanya tanda laparlah ataupun haus air. Jadi seorang wanita pelacur ini dia pun turun semula ke dalam perigi tadi tu, maknanya dia buka kasut dia, dia ambil air. Kalau kita cedok air, ambil air tu, ambil air dengan kasut dia dan dia beri minum kepada anjing tersebut. Subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar. Dengan asbab kasih sayangnya Allah, maha pengampunnya Allah, dengan asbab wanita tadi beri minum kepada anjing yang sedang haus itu, Allah Azza wa Jalla, Nabi kata dalam hadis, Allah telah mengampunkan dosa-dosa wanita tersebut yang telah lalu. Allahu Akbar. Ini satu rahmat bagi kita umat Islam, khususnya umat akhir zaman.
cepat-cepatlah ya, termasuk dari saya terutamanya kita minta ampun kepada Allah dan kita taubat nasuha. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Jadi itu satu peringatan buat kita bersama untuk memperbanyakkan taubat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita, terutamanya juga kita berada dalam majlis ilmu pada pagi ini di antara tempat untuk kita memohon keampunan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah kita nak raikan persoalan berikutnya daripada sahabat kita Puan Sal Rasid Cici. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Merujuk ayat ke-12, adakah menyatakan kaum Quraisy merayu kepada Nabi SAW meminta baginda mendoakan agar dilenyapkan azab, kabus asap yang tebal, dan mereka berjanji akan beriman dan patuh pada ajaran Nabi SAW. Namun sebenarnya mereka berkata di mulut sahaja, bukan di hati mereka untuk menerima agama Tauhid Allah. Mohon Ustaz jelaskan. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Jadi Ustaz, satu lagi Ustaz, soalan tadi tu. Yang doa tu, adakah kita boleh amalkan Ustaz? Silakan. Subhanallah. Boleh kita amalkan. Ya. Kita doakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tentunya diajarkan di dalam Al-Quran. Kita beramal, kita memohon kepada Allah supaya Allah menyelamatkan kita daripada musibah, bala bencana, kemalangan dan sebagainya. Dan doa inilah yang kita elok amalkan kerana ia disebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim. Ya, kita doa. Adapun doa-doa yang lain, contohnya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri dengan kami berbuat dosa. Sekiranya Engkau tidak ampunkan kami, sekiranya Engkau tidak berikan kasihan belas-Mu kepada kami, ya Allah, tentunya lanakunanna minal khasirin. Kami di hari akhirat nanti tergolonglah kami di dalam orang-orang yang rugi. Kerana itu dan Luqman dan sahabat-sahabat penonton, dalam dunia ini, atas dunia ini ada satu benda yang kita jangan terlepas. Jangan terlepas, cuba kita pulun betul-betul, pulun sungguh-sungguh. Ya, kita usaha dapat betul-betul. Apa dia? Tentulah keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kalau kita tak dapat pengampunan Allah di atas dunia ini, di hari akhirat nanti kita jadi orang rugi. Orang rugi ni macam mana? Kalau di atas dunia ni lagu ni lah. Contoh kan, kita hadir peperiksaan awam, SPM ke SPA ke PT3 ke kan. Jadi selalunya bila diumumkan keputusan kan, jadi yang cemerlang ni mereka kalau pemberita datang kan di sekolah, mereka tak malu, tak segan silu nak angkat keputusan periksa tu kan. Bagi kita yang keputusan tak apa nak baik, tak apa nak elok ni, kalau kita tergagal lah, kita dapat sembunyilah, lipat masuk poket, balik rumah Nah, maknanya itulah gambaran itu atas dunia. Tapi di hari akhirat lebih-lebih lagi lah. Tengok orang lain satu, seorang masuk syurga. Nama kita ni tak panggil-panggil lagi ni. Allah sangat menakutkan. Sangat menakutkan. Allah. Jadi kita itu yang kita takutkan tu. Ya. Kita mungkin nampak kita ni dah rasa macam ada kesemuanya, tetapi rupa-rupanya kita tidak mendapat pengampunan Allah, maka kita tetap tergolong dalam golongan orang-orang yang rugi. Mudah-mudahan doa yang Ustaz kongsikan sebentar tadi dapat kita amalkan bersama. Allah ampunkan dosa-dosa kita dan semudah-mudahan kita tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang rugi. InsyaAllah. Saya tak jawab lagi soalan. Jadi Ustaz doa. Apa tadi sahabat kita? Sal Rasid Cici. Silakan Ustaz. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, ringkas sahaja. Itulah perangai musyrikin Makkah. Orang yang tak beriman kepada Allah, tak beriman kepada Rasulullah, orang yang munafik. Ketika zaman Rasulullah, mereka sangat tidak menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mempersenda-sendakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan Da'i Luqman, kalau kita tengok dalam riwayat, musyrikin Makkah khususnya, mereka tidak panggil nama Rasulullah dengan nama Muhammad. Mereka tak nak panggil nama Nabi kita dengan nama Muhammad. Muhammad ni para penonton, apa maksudnya? Yang terpuji, yang dipuji. Mereka tak nak sebut. Mereka sebut apa? Mereka panggil Nabi Mudhammam. Mudhammam dia apa maksud? Yang dikeji, yang terkeji. Kan afikum mudhammam. Maknanya yang dikeji itu pergi mana? Itulah maksud kurang lebih. Maknanya mereka panggil Nabi kita, Rasulullah kita, Mudhammam. Orang yang dikeji. Tetapi tuan-tuan puan puan rahmati Allah, lihat bagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang rasul, seorang nabi yang berjiwa besar,
Ya, Nabi tak ambil hati sangat dengan musyrikin Mekah yang mengata Nabi sedemikian rupa. Nabi kata apa? Lihatlah bagaimana Allah Azza wa Jal telah memalingkan perkara tersebut daripada aku. Mereka panggil muzammam. Mereka panggil yang dikeji, yang terkeji. Aku bukan muzammam, aku Muhammad. Maknanya tengok, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berfikiran positif. Nabi apa kita sebut mengalihkan menganjakkan paradigma sendiri, Ustaz. Ya, maknanya Nabi mengalihkan perhatian. Nabi tak ambil hati sangat. Nabi kata tak apa, depa bukan kata kat aku. Mereka kata kepada orang yang dikeji, aku Muhammad. Jadi kita belajar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, bila orang mungkin kutuk-kutuk kita, orang maki-maki kita, ialah atas dunia ni tak semua orang boleh terima kita, tak semua orang senang hati kat kita. Mungkin kalau kita dengar kok jauh-jauh member sepejabat duk kutuk kita belakang, jangan ambil hati sangat, ya. Ambil bagaimana semangat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jiwa besar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, pelajarannya, jangan tiru sekali-kali perangai munafik dan musyrikin Mekah. Mereka tidak beradab dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengadu domba dan sebagainya. Wallahu a'lam. Jadi salah satu tips untuk kita kekal positif, Ustaz, kena banyak main reverse psychology lah. Betul lah. Ni ayat tepat. Kena banyak main reverse psychology. Kita perlu alihkan kita punya pandangan. Wayalah orang nak kata apa pun kita. Betul. Sebab apa mereka tahu kita dah lebih pada mereka. Sebab tu mereka mengata kita. Jadi insya-Allah sidang penonton sekalian, kita nak raikan persoalan yang berikutnya daripada Puan Qasih Nurul Shah. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Assalamualaikum warahmatullahi. Pada ayat yang ke-13 yang bermaksud bagaimana mereka dapat menerima peringatan padahal sebelumnya pun seorang Rasul telah datang memberi penjelasan pada mereka. Apakah mereka ini benar-benar telah buta hati dan langsung tidak peduli pada amaran Rasul-Rasul dan tidak takut dengan azab Allah Subhanahu Wa Taala? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Silakan Ustaz. #biar tahu jangan keliru. Yang tu istimewa tu, InsyaAllah biar tahu jangan keliru, tentulah dengan jalan ilmu yang kita telah berkongsikan dalam Tanyalah Ustaz. Baik, tentunya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, yang kita bimbang ialah hati kita ini terkunci dan makin bertambah-tambah meluatnya kita kepada agama. Itulah yang Allah Azza wa Jalla sebut dalam Al-Quranul Karim. Sifat orang yang tidak beriman kepada Allah, mereka menentang Allah dan menentang Rasulullah. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Ya, hati mereka tu dah sakit dah. Kan? Jadi perangai dan watak mereka yang duduk adu domba, mengumpat, caci fitnah, mereka cerita yang tak betul. Akhirnya dengan tindakan mereka itulah yang menyebabkan Allah tambahkan lagi rasa sakit hati mereka kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sekalian sahabat-sahabat Nabi yang beriman kepada Allah dan beriman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saudara yang dirahmati Allah, kalau kita lihat orang yang membaca Al-Quran dan membaca Al-Quran dengan menelitinya, dengan tadabbur, sebagai contoh Da'i Luqman, ada seorang tokoh dan juga pakar rujuk pemikiran atheism. Maknanya pakar rujuk ateis. Maknanya golongan yang tak beriman kepada agama ni, pakar rujuknya bernama Dr. Anthony Flew. Dr. Anthony Flew ni saudara, selama 50 tahun dia jadi pakar rujuk kepada geng-geng ateis tadi. 50 tahun. Tetapi pada tahun 2004, setelah 50 tahun dia jadi pakar rujuk kepada pemikiran etis, pada tahun 2004 ada sesuatu yang telah dia isytiharkan. Seketika nanti saya akan sebut. Da'i Luqman. InsyaAllah. Jadi sebetul sekalian, nak tahu apakah berkaitan dengan soalan tersebut, kita nantikan terlebih dahulu. Dan sebelum tu Ustaz, kita nak raikan terlebih dahulu pemanggil kita talian pada saat ini. Salah seorang juga pemanggil kita, Tuan Ilyas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar Tuan Ilyas kita? Alhamdulillah. Da'i, apa khabar? Alhamdulillah, biasa. Orang kita, orang yang hitam, Ustaz. Orang hitam, ya. Silakan. Penang. Orang yang hitam Penang. Negeri ni. Silakan Tuan Ilyas. Ya, persoalan saya begini. Pada zaman 7 Hijrah dulu, berlakunya asap dukhan ni, jadi kita apakah pengajaran yang dapat kita ambil
masa pandemik ni yang kita katakan bukan asap. Tetapi ia kuman yang tidak dapat dilihat. Malah ia telah membunuh jutaan rakyat manusia di muka bumi ini. Jadi apakah pengajaran yang patut kita lakukan? Walaupun tak nampak, tapi telah membunuh dan melibatkan jangkitan yang terlalu ramai. Tetapi ramai segelintir kita masih lagi alpa dan tidak mahu kembali ke jalan yang benar. Masih lagi engkar, masih lagi tidak dalai dan alpa. Tidak mau, maksudnya tak mau berubah. Sepatutnya berubah. Solat di awal waktu apalah yang boleh kita lakukanlah, mempertingkatkan amalan lah. Itu saja nak minta pencerahan daripada Ustaz Zarifi. InsyaAllah. Lebih lanjut itu saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Ilyas kita daripada Air Hitam, Pulau Pinang. Jadi kalau Tuan Ilyas dan juga sidang penonton sekalian, saya sendiri pun nak tahu jawapannya. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kembali sebentar sahaja lagi, insya-Allah. Alhamdulillah, sidang penonton sekalian, kembali kita bertemu di dalam secara langsung rancangan Bual Bicara Agama Nombor 1 di Malaysia, Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru, secara langsung di Studio B Seri Pentas Bandar Utama pada pagi ini membincangkan topik berkaitan dengan surah Ad-Dukhan ayat 10 hingga 17, kesinambungan daripada topik yang dibincangkan juga semalam, surah Ad-Dukhan daripada ayat 1 hingga 9. InsyaAllah ya, sudah pun sejam kita bersama langsung pada pagi ini, mudah-mudahan memberikan manfaat buat kita bersama. Segala ilmu dan juga intipati yang kita dapat pada pagi ini mudah-mudahan menjadi panduan untuk kita teruskan kehidupan kita di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini, insya-Allah. Jadi Ustaz, kita nak meraihkan tadi soalan daripada Tuan Ilyas kita yang bertanyakan berkaitan dengan apakah sebenarnya signifikasi peristiwa yang berlaku Dukhan yang pernah berlaku di tahun ke-7 kenabian baginda SAW itu, dan juga kaitannya dengan suasana COVID-19 yang sedang berlaku di negara kita pada saat ini. Dilihatkan bagaimanakah seperti mana yang berlaku pada Ad-Dukhan itu, peristiwa Ad-Dukhan itu, mereka beriman sebentar, seolah-olah beriman, namun kembali kepada kesesatan, dan juga itu berlaku pada hari ini juga, Ustaz. Bagaimana, Ustaz? Okey, terima kasih Tuan Haji Ilyas yang bertanya soalan yang sangat baik kepada kita semua. Baik, apa yang berlaku dalam peristiwa surah Ad-Dukhan yang menjadi sebab nuzul kepada ayat tersebut, iaitulah bagaimana pada zaman ataupun pada ketika itu tahun ke-7 kenabian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditimpakan asap tebal yang memberikan kesan kepada musyrikin Mekah, kaum Quraisy pada ketika itu. Baik, yang kita nak belajar pada hari ini ialah hari ini berlaku kepada kita ujian COVID-19 ya, dan berbagai-bagai lagi lah. Bagi kita orang yang beriman, setiap apa yang berlaku di atas muka bumi ini, kita mesti ambil perhatian, muhasabah diri, perteguhkan keyakinan diri kita kepada Allah, perbetulkan amal-amal saleh kita. Ya, ini prinsip orang beriman. Setiap apa yang berlaku di atas dunia ini, sama ada baik ataupun musibah, kita ambil pengajaran. Kita lihat ya, dunia kita ini berlaku pertukaran waktu siang, waktu malam. Ya, itu pun kita mengambil pengajaran. Ya Allah, maha besar dan maha hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, yang kita nak belajar dalam surah Ad-Dukhan ini, kita jangan berperangai dan berperwatakan seperti musyrikin kaum Quraisy terdahulu. Apabila diberikan tanda-tanda kebesaran Allah, mereka tak ambil perhatian pun. Ini nombor satu. Yang kedua, para penonton dan dirahmati Allah, COVID-19 ini membuktikan maha kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lihat, saudara, COVID-19 ini saiznya 100 nanometer sahaja. 100 nanometer. Alamak Ustaz, 100 nanometer ni lagu mana nak fikir tak sampai. Okey, lagu ni. Sehelai rambut kita, kita ambil sehelai, dipotong 1000. 1000. Maknanya mata kasar ni memang tak nampak kan? Tetapi subhanallah, COVID-19 datang melanda seluruh dunia. Maknanya bukan setakat negara kita Malaysia.
Jadi apa yang kita perlu ambil pengajaran daripada yang disebut sebagai COVID-19? Yang pertama, saudara yang dirahmati Allah, kita mesti mengambil perawatan ataupun kaedah pencegahan. Kerana itu hari ini ada program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Ya, maknanya ada suntikan vaksin ya yang diberikan kepada kita seluruh rakyat Malaysia, dan kementerian menyasarkan 80% ya jumlah rakyat Malaysia ini telah pun ataupun akan diberikan suntikan. Itu sasarannya. Jadi bagi kita orang yang beriman, memang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya memberikan satu ingatan kepada kita, tadawau ya. Nabi suruh kita berubat ya, mencari pencegahan. Jadi di dalam kes ataupun COVID-19 ini kita mesti merujuk kepada orang yang ahli, orang yang pakar di dalam perkara ini. Siapa pakarnya? Ustaz ke? Bukan ustaz. Yang pakar di dalam bidang ini tentunya pakar perubatan ataupun lebih tepat lagi Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi kita sebagai orang yang beriman, kita sebagai orang yang mempunyai ilmu, maka kita mesti mengikut nasihat yang diberikan oleh pihak KKM, kerana mereka ialah ahli zikir. Ya, fasalu ahla zikr in kuntum la ta'lamun. Allah suruh kita tanya orang yang berpengetahuan, berkepakaran dalam bidang tersebut. Jadi dalam soal suntikan vaksin COVID-19 ini, di media sosial, di media maya, Da'i Luqman, macam-macam teori yang ditulis. Macam-macam kan. Dajjal lah, apalah. Vaksin itu Dajjal. Ya Allah. Lepas tu dia kait pula. Macam-macam lah. Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Para penonton dirahmati Allah, kita orang beriman, orang Muslim diajar supaya merujuk kepada dalil Al-Quran dan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa keraguan kita sebelum ini? Kita duk fikir halal ke tidak, selamat ke tidak. Alhamdulillah, ahli-ahli muzakarah jawatan kuasa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia, ahli-ahli muzakarah yang dianggotai oleh para alim ulama, ashabus samahah, para mufti di Malaysia, semuanya telah berbincang dan akhirnya bersepakat membuat satu pandangan, iaitulah vaksin COVID-19 ini halal dan harus dan bagi orang-orang yang telah ditentukan oleh kerajaan wajib mengambil vaksin, perlu ambil. Kerana apa? Mematuhi arahan ulil amri. Sebab apa? Sebabnya ialah untuk menjaga 5 maqasid. Salah satunya ialah menjaga nyawa dan menjaga agama. Hifzuddin dan hifzun nafs. Ya, jadi maknanya itu perkara yang kita mesti faham supaya kita mencari langkah perawatan dan langkah pencegahan. Jadi soalannya sekarang, Da'i Luqman, dah daftar ke belum dalam MySejahtera? Sudah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kalau yang masih belum, jomlah sama-sama kita mendaftar. Kerana apa? Insya-Allah bila tiba gilirannya, kita akan disuntik dengan vaksin sebagai langkah ikhtiar kita. Betul, Ustaz. Langkah ikhtiar kita. Ustaz, apa kita duk payah-payah ikhtiar ni? Kan sakit ini Allah yang bagi. Allah lah yang akan menyembuhkan kita. Kita tak ada buat apalah. Saudara, itu kontra dengan apa yang diajarkan oleh para sahabat dan juga baginda Rasulullah. Bagaimana saudara yang dirahmati Allah, Sayyidina Umar Al-Khattab dalam riwayat, Sayyidina Umar melihat ada seorang wanita yang ditimpa sakit kusta, yang mana wanita ini tawaf di Kaabah, Baitullah. Ya, tawaf. Jadi bila Sayyidina Umar mengetahui dan melihat wanita tersebut, Sayyidina Umar memberikan nasihat kepada wanita tersebut, jangan tawaf di tempat publik ini. Kerana apa? Dibimbangi ia boleh membawa jangkitan kepada orang lain. Nah, di sini kita dapat lihat bagaimana Sayyidina Umar Al-Khattab pun memberikan nasihat supaya kita menjaga kesihatan kita tadilah. Jadi ini yang kita perlu belajar. Dan juga kalau kita lihat kaedah perawatan, ya, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, dan dalam riwayat setelah Aisyah dan baginda Rasulullah dikunjungi oleh para
para pakar kesihatan pada zaman itu, para tabib, masing-masing memberikan pandangan dan cadangan ubat itu, ramuan ubat itu, ubat ini. Dan Sayyidatina Aisyah menyatakan, aku sendiri yang membancuh ubat ataupun membancuh ramuan untuk dijadikan penawar kepada sakit baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya daripada riwayat ini menunjukkan Aisyah radhiyallahu anha mengambil pandangan-pandangan daripada mereka yang pakar, ya, khususnya dalam kita nak merawat ataupun kita mengubati penyakit kita. Dan kalau kita lihat dalam tradisi sejarah Islam, ada seorang yang bernama Al-Haris bin Kaladah. Al-Haris bin Kaladah dalam banyak riwayat menyatakan beliau ini bukan Muslim. Dia tidak Muslim. Dia bukan orang Islam. Tetapi dia juga menjadi rujukan oleh baginda Nabi dan para sahabat dalam isu-isu perubatan. Walaupun dia bukan orang Muslim, tetapi menjadi rujukan. Sebab apa? Ini adalah bidang kepakaran dia. Jadi maksud saya, kita menyebut perkara ini di pagi ini supaya kita jelas, ya, apabila datang sesuatu perkara dalam bidang-bidang tertentu, kita sebagai orang awam elok sangat kita membaca dan kita menerima pandangan orang yang pakar dan orang yang ahli. Janganlah kita baca Facebook. Bukan tak boleh baca Facebook, boleh, tapi janganlah kita mengambil pendapat-pendapat yang sembarangan. Jadi elok kita merujuk kepada tradisi ilmu, fasalu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Wallahu a'lam. Insya-Allah. Jadi ikhtiar sebelum tawakal. Seperti mana kita nak makan, Ustaz. Ya. Kena ikhtiar, kena masak dulu. Tak boleh kita tunggu kenyang tu kena suap dulu. Itu adalah ikhtiar. Jadi ikhtiar sebelum bertawakal, cegah sebelum kita ditimpa musibah ataupun cegah sebelum dirawat. InsyaAllah. Jadi sidang penonton sekalian, mudah-mudahan menjawab persoalan daripada Tuan Ilyas kita. Jadi Ustaz, kita nak raikan soalan daripada Facebook pada Mak Etun kita. Assalamualaikum Ustaz Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dalam ayat yang ke-14, dia seorang yang diajar oleh bangsa asing, dia juga seorang yang gila. Adakah ini kata-kata dari kaum musyrik ke atas Rasulullah SAW dan menyatakan Rasulullah seorang yang gila? Mohon huraian Ustaz. Terima kasih. Daripada Mak Etun, Pokok Mangga, Melaka, orang Melaka kita, Ustaz. Jadi Ustaz, bagaimana Ustaz jawapan dia? Kan saya rasa sebenarnya perkataan orang gila yang diberikan oleh orang kafir Quraisy kepada baginda sallallahu alaihi wasallam ni bukanlah ini yang kali pertama. Banyak kali sebenarnya telah dikatakan. Silakan Ustaz. Betul. Kalau di dalam ayat ini, kalau kita rujuk dalam tafsir Al-Azhar yang ditulis oleh Buya Hamka, bagaimana ayat ini ataupun kata-kata ini disebut betul oleh musyrikin Makkah. Mereka menuduh dan terus melabel baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang gila. Jadi ceritanya, hadirin dirahmati Allah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah ditolak dakwahnya oleh saudara terdekatnya. Kita ni kalau adik-beradik sendiri kan, saudara-saudara sendiri yang tolak kita berasa hati, ya. Oh, sakit. Sakit kan. Dia sakitnya di sini, Di sini. Lebih pedih lagi berbanding orang di luar keluarga kita. Jadi baginda Rasulullah, keluarga sendiri pun menolak baginda Rasulullah, sanak saudara yang terdekat. Ya Allah. Jadi apatah lagi penduduk Mekah, kan maknanya ramainya tolak dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membuat percubaan baharu untuk bawa risalah amanah tauhid ini. Jadi Nabi pergi ke Taif. Nabi SAW pergi ke Taif dan bersama-sama dengan Zaid bin Harithah. Bila Nabi ke Taif, harapan Nabi, dakwah Nabi diterima. Rupa-rupanya meleset sama sekali. Setiap rumah, setiap orang yang dikunjungi oleh Rasulullah SAW, semua reject. Semua tolak baginda Rasulullah SAW. Bukan setakat itu, baginda Nabi dihujani dengan batu-batu yang dilemparkan oleh orang-orang Taif. Sehingga kan dalam riwayat menyatakan Zaid bin Harithah sekejap ke kiri, sekejap ke kanan, sekejap ke depan, sekejap ke belakang, kerana mahu melindungi baginda Rasulullah SAW daripada batu-batu yang dilempar oleh penduduk Taif tadi. Saudara yang dirahmati Allah, selepas itu bagaimana dalam sejarah, ya, kita sentiasa diulang-ulang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan seorang yang bernama Addas. Ya, bertemu dengan Addas. Jadi Rasulullah bertanya kepada Addas ini, engkau dari mana? Kan? Jadi Addas pun beritahu, saya dari negeri Nainawa. Jadi Nainawa ini merupakan negeri
negeri Rasul yang saleh, iaitu Nabi Yunus alaihissalam. Jadi Nabi tanya, apakah engkau daripada negeri Nabi Allah Yunus alaihissalam? Jadi Adas pun berkata, apakah tuan kenal siapa itu Yunus alaihissalam? Maka Nabi pun menjawab, Yunus itu ialah saudaraku, dia Nabi dan aku pun Nabi. Allah. Jadi Nabi SAW membaca pun, selepas itu dalam riwayat Nabi membaca surah Yunus. Baik, saudara yang dirahmati Allah, selepas itu Adas sangat terharu, ya, dan akhirnya Adas menyatakan iman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat menyatakan tiba-tiba ada seorang yang terlihat Nabi bertemu dengan Adas, dan orang ini dia pusing cerita. Dia kata Nabi telah dirosakkan, ya, oleh Adas ini. Allah. Dia putar cerita pula. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi apa yang berlaku, berita Adas tadi yang telah diterbalikkan cerita itu, diputar balik tadi, telah sampai ke Mekah. Jadi maknanya laju sungguh kan. Laju sungguh. Laju sungguh, dan telah diputar balik. Dia kata Nabi telah berguru kepada Adas. Maknanya ini strategi yang digunakan oleh para penghasut, ya, para penentang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan betul apa yang Da'i Luqman tadi, memang antara cabaran besar yang Nabi berdepan ialah Nabi dilabel sebagai orang yang majnun, orang yang gila. Ya, selain dikatakan Nabi ahli sihir dan sebagainya. Jadi saya kira soalan sahabat kita tadi, ia menjadi satu petunjuk kepada kita. Marilah kita melipat gandakan cinta, kasih, sayang kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana tentulah, ya, Nabi sebut kepada kita, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nas ajma'in. Nabi kata tak sempurna tak sempurna iman seseorang itu selagi mana aku belum dicintai melampaui cinta kamu kepada anak-anak kamu, ibu ayah kamu dan seluruh umat manusia. Jadi maknanya dalam hadis ini memberikan penegasan, marilah kita meletakkan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara caranya seperti yang Da'i Luqman duk peringat pada kita, hadirin hadirat sekalian, kita perbanyakkan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah sidang penonton sekalian, itu adalah jawapan yang cukup menarik bagi kita, dan juga kepada sidang penonton, sekiranya kita selepas ini berkesempatan diberikan keizinan untuk menjadi tetamu Allah di bumi, di bumi tanah haram kita di Mekah dan Madinah, jangan lupa untuk pergi ke Taif, dan juga insya-Allah selalunya mutawif akan bawa kita ke satu masjid yang diceritakan tadi, bagaimana Rasulullah bertemu dengan Adas di Masjid Qu. Itu nanti kalau kita berkesempatan insya-Allah sama-sama kita pergi insya-Allah. Jadi Ustaz, kita nak raikan satu lagi persoalan Ustaz sebelum kita melabuhkan tirai kita daripada Facebook, daripada Puan Izzara kita. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi. Ayat yang ke-14 juga. Bagaimana untuk kita berhadapan sekiranya bertemu dengan orang yang bermuka-muka seperti pihak musyrikin ini, yang tatkala diberi ujian pelbagai janji kata-kata manis mereka janjikan, namun setelah diberi nikmat pertolongan mereka ingkar janji yang mereka telah janjikan dulu. Mohon perkongsian ilmu, terima kasih. Isytiq biar tahu, jangan keliru. Ustaz, jadi Ustaz sedikit jawapan ringkas bagi persoalan ini Ustaz. Silakan. Baik, pertama sekali marilah kita berdakwah dengan akhlak. Ya, kita berdakwah dengan akhlak. Kita menonjolkan akhlak-akhlak yang diajarkan oleh Allah dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh, kita bercakap dengan penuh santun. Ya, bercakap dengan penuh lemah lembut, dengan penuh hikmah. Apalagi kalau bicara soal orang Islam, orang beriman, mereka menepati masa sebagai contoh. Bila kerja di pejabat, bila diberikan amanah, mereka tunaikan sebaik mungkin. Ya, jadi maknanya mari kita berakhlak dengan akhlak Al-Quran dan akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana orang yang belum Islam, orang yang masih belum Islam, orang yang masih belum Islam, mereka mungkin tak baca Quran, tetapi mereka baca akhlak kita. Jadi kita perelokkan, percantikkan akhlak kita, mudah-mudahan ia menjadi magnet
keterikatan dan juga tertariknya mereka kepada Islam. Wallahu a'lam. InsyaAllah perbaiki dan juga perbetulkan akhlak kita, tunjukkan itu kepada mereka yang belum lagi Islam, insyaAllah. Jadi sidang penonton sekalian, dengan jawapan tersebut maka berakhirlah segmen kita di TV3 pada pagi ini. Jangan lupa untuk saksikan ekstra eksklusif 30 minit menerusi TV9 dekat di hati. InsyaAllah sebentar saja lagi Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru kembali sebentar sahaja lagi, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, kami berlindung padamu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang berbahaya. Alhamdulillah, sidang penonton sekalian, kembali kita bertemu di dalam siaran langsung rancangan Bual Bicara Agama. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru pada pagi ini, membincangkan topik berkaitan dengan surah Ad-Dukhan ayat 10 hingga 17. Alhamdulillah, kita kembali bertemu pada pagi ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini membawa 1001 kebaikan, 1001 rahmat dan juga pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi tanpa buang masa lagi, Ustaz, sidang penonton sekalian, kita nak raikan soalan yang berikutnya pada sahabat kita, saudara Aiman Aizuddin. Assalamualaikum Ustaz, da'i dan semua kru yang bertugas. Waalaikumsalam warahmatullahi. Memasuki ayat yang ke-15, adakah saat Allah memalingkan sedikit siksaan, mereka kembali semula pada kesesatan, kekafiran dan melakukan pendustaan terhadap Allah? Adakah kerana itu mereka ditimpakan azab yang berat sebagai balasan dari Allah Subhanahu wa taala? Dan soalan kedua, adakah ayat ini memberi pengajaran yang sangat baik buat kita semua bahawa jangan degil dan ingkar pada perintah Allah dan jangan mempermainkan janji-janji Allah Subhanahu wa taala seperti orang-orang munafik? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. InsyaAllah bagi mengeluarkan kita pada kekeliruan, kita bertanyalah kepada yang berbahagia Ustaz. Silakan Ustaz. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih saudara Aiman yang bertanya kepada kita. Baik, Da'i Luqman, betul apa yang disebutkan oleh saudara Aiman tadi. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan kepada kita musyrikin Makkah ataupun lebih tepat Quraisy tadi setelah diangkat ataupun dialih ataupun diangkat, kita sebut sebagai dukhan itu diangkat, asap itu sudah ditiadakan, selepas keadaan pulih seperti biasa, rupa-rupanya Quraisy ataupun musyrikin Mekah tadi mereka telah mengingkari janji mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mereka mohon Nabi berdoa supaya diangkat azab tadi. Jadi mereka ini kembali kepada perangai watak asal mereka sehingga kan tergamak, mereka ulang lagi, mereka kata baginda Nabi merupakan orang gila. Jadi ini perangai yang jangan kita ikut sama sekali. Baik, mari kita bawa dalam kehidupan kita saudara yang dirahmati Allah. Dalam Al-Quran Allah Azza wa Jal menyatakan kepada kita, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Allah Azza wa Jal menyatakan kepada kita, barang siapa yang berpaling daripada peringatanku. Para ulama tafsir telah memperincikan an zikri, peringatanku itu bermaksud Al-Quran. Barang siapa yang berpaling daripada Al-Quran, mereka akan disempitkan kehidupan mereka. Maknanya atas dunia ni Allah dah sempitkan hidup mereka. Para ulama telah bincang juga apa maksud disempitkan hidup mereka. Yang pertama sekali, hati tak tenang, ada masalah dalam kehidupan, dan ada juga ulama yang telah mentafsirkan di alam kubur nanti kubur mereka akan disempitkan juga. Wal-a'yadzubillah. Tak terhenti setakat itu, orang yang berpaling ingkar daripada Allah, berpaling daripada memperingati ataupun melihat Al-Quran, membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, di hari akhirat nanti mereka akan dibangkitkan dalam keadaan mata yang buta. Jadi Da'i Luqman dan para penonton yang dirahmati Allah, maka dengan sebab itu kalau kita lihat ta'rifan yang diberikan oleh Syekh Muhammad Amin Asy-Syanqiti, beliau telah mengulas apa maksud tadabbur Al-Quran. Yang kita selalu sangat dengar sekarang ni kan, tadabbur termasuklah
pentas Tanyalah Ustaz bila hari Jumaat dan hari Sabtu. Tema kita ialah tafsir. Para asatizah yang berada di sini dan hos kita akan sentiasa ulang tadabbur. Baik, tadabbur mengikut Syekh Muhammad Amin Asy-Syanqiti ada 5 perkara. Ada 5 perkara. Yang pertama, membaca. Maknanya orang yang tadabbur Al-Quran, mereka mesti baca Quran. Kalau tak baca Quran, tak jadi. Tak jadi. Kena baca dulu. Kena baca dulu. Jadi, hadirin rahmati Allah, bila kali terakhir kita baca Quran? Allah. Kalau minggu lepas okey lagi. Kalau bulan lepas okey lagi. Takut tahun lepas bulan Ramadan. Allah. Ni nak jumpa Ramadan pula ni. Baru nak baca balik. Kalau setahun sekali pun alhamdulillah. Kita bimbang sudah lama kita tak baca Quran. Jadi pagi ni mari kita muhasabah. Orang yang tadabbur Al-Quran, mereka membaca Al-Quran. Yang kedua, mereka memahami ayat Al-Quran. Saudara penonton, kita semua bukan orang Arab, ya. Saya pun bahasa Arab bukan cekap terang mana pun. Orang Penang kata bolehlah sikit-sikit murtabak kan gitu yalah, sikit-sikit kan. Kita bukanlah faham Al-Quran, ya. Mesti kita merujuk kepada terjemahan Al-Quran, translation Al-Quran. Saya nak cadangkan tuan-tuan boleh dapatkan tafsir ataupun terjemahan pimpinan Ar-Rahman, ya. Pengertian Al-Quran, maknanya tafsir pimpinan Ar-Rahman yang diterbitkan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM. Baik, itu. Yang ketiga, kita mesti mengetahui apakah isi kandungan Al-Quran. Maknanya macam pagi ini kita tahu rupa-rupanya sebab nuzul, sebab turunnya ayat ini demikian. Rupanya maksud ayat ini demikian. Jadi kita nak tengok di mana? Tentulah tengok kepada tafsir Al-Quranul Karim. Banyak tafsir yang kita boleh beli untuk rujukan kita di rumah sekeluarga. Antaranya tafsir Ibn Kathir sebagai contoh, sudah pun ada terjemahan. Apa lagi? Tafsir Al-Azhar yang ditulis oleh Buya Hamka sebagai contoh, dan bermacam-macam lagi lah ya tafsir yang boleh kita beli untuk kita jadikan bacaan di rumah kita sekeluarga. 3. Yang keempat, yang penting, ayat Al-Quran yang kita baca mestilah kita faham dan kita melihat apakah konteks ayat tersebut, kita bawa dalam kehidupan kita. Refleksi diri kita. Ya, refleksi diri kita. Kerana itu saudara penonton, dalam riwayat Sayyidina Umar Al-Khattab, beliau membaca surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah berbelas-belas tahun. Al-Baqarah sahaja. Maknanya apa? Tentulah Sayyidina Umar Al-Khattab membaca dengan melihat kepada maknanya. Ya, melihat kepada maknanya. Dan yang terakhir, setelah 4 perkara tadi, membaca, kemudian memahami, mengetahui, yang keempat refleksi, dan yang ketiga kita beramal dengan ayat Allah Subhanahu wa taala. Contoh dalam Al-Quran mengharamkan riba. Kita tinggalkan transaksi riba dan apa juga yang berkaitan dengan riba. Kerana apa? Jelas dalam Al-Quranul Karim. Kemudian dalam Al-Quran sebut juga kepada kita, jangan kita duk mengata kat orang. Kan? Jangan mulut leza. Kan? Jadi kita beriman, kita jangan buat perkara yang Allah Taala telah larangkan kepada kita. Bila sebut tentang mulut leza ni, saya teringat Nabi Luqman dalam sebuah hadis, masya-Allah. Nabi SAW menceritakan kepada para sahabat, ada seorang fulanah. Seorang perempuan ini, dia ni rajin semayang malam, rajin puasa sunat, rajin sedekah dan sebagainya lah. Tapi ada satu benda yang dia tak boleh tinggal dengan sifat diri dia, iaitulah mulut dia mulut leza. Kelezeran mulutnya. Aduh, hai. Mulut leza. Mengata orang, adu domba, fitnah dan sebagainya. Yang lebih menakutkan dalam hadis ini, Nabi kata apa? Orang itu ialah ahli neraka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mulut leza. Disebabkan mulut leza, dia buat amalan solat malam, puasa sunatnya, sedekah, infak, tapi mulut leza. Nabi kata orang ni ahli neraka. Allahu Akbar. Cuba kita banding kita dengan wanita tadi. Kita ni dahlah mulut leza. Amalan yang tadi pun kita tak buat, termasuk diri saya. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu maksud tadabbur yang disebut oleh Syekh Muhammad Amin Asy-Syanqiti yang kita mesti bawa dalam kehidupan kita. Dan nak kaitkan dengan saudara Aiman tadi, maknanya apabila Allah menceritakan sifat-sifat orang munafik, orang yang tidak beriman, orang yang ingkar kepada Allah dan Rasul,
Sifat itu bila Allah nyatakan dalam Al-Quran, ia sebagai pedoman dan petunjuk kepada kita. Jangan kita ikut jalan orang yang demikian. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang kita nak ialah ikut jalan orang yang lurus. Siapa? Orang yang telah diberikan nikmat dan orang yang Allah redha kepada mereka. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Jadi itulah sedikit perkongsian pada Ustaz berkaitan dengan kebaikan kita perlu mentadabbur Al-Quran ni sebenarnya Ustaz, dan juga zaman sekarang ni Ustaz bukan hanya sekadar mulut laser, bahkan zaman sekarang lebih advance, jari yang laser. Jadi sidang penonton sekalian, sudah semestinya kita nak tahu dengan lebih lanjut tentang berbaki dua lagi ayat daripada surah Ad-Dukhan ini. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, sedang penonton sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini dan secara langsung rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru masih lagi membincangkan topik berkaitan dengan surah Ad-Dukhan ayat 10 hingga 17. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari kita mampu untuk jadikannya sebagai satu tadabbur buat diri kita, untuk kita refleksikan diri kita dan juga seterusnya menjadi pedoman buat kita untuk meneruskan sisa baki kehidupan kita, hayat kita di atas muka bumi Allah SWT ini, insya-Allah. Jadi sedang penonton sekalian, kita nak raikan persoalan yang berikutnya daripada Facebook, daripada saudara Muhammad Izzuddin. Assalamualaikum Ustaz Zarifi dan Luqman, kru-kru TV3 dan TV9 yang bertugas. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan saya merujuk ayat yang ke-16 yang mafhumnya, ingatlah hari ketika kami menghentam mereka dengan hentaman yang keras. Bila sebut mengenai hari, dalam seminggu ada 7 hari dan seumpamanya. Apakah yang ingin dimaksudkan dengan hari dalam ayat ini? Mohon curahan ilmu Ustaz daripada Pasir Mas, Kelantan Ustaz. Silakan Ustaz. Terima kasih sahabat kita Muhammad Izzuddini dari Pasir Mas, Kelantan, Darun Naim. Baik. Ayat nombor 16, yauma nabtishul batashatal kubra inna muntaqimun. Baik, ayat ini saudara membawa erti dan benar sebelum ayat nombor 16, dan pada hari, ingatlah pada hari ketika kami menghentam mereka dengan keras, kami pasti memberikan balasan. Baik, saudara yang dirahmati Allah, yauma nabtishul batashatal kubra inna muntaqimun. Ayat ini ada kaitan dengan tindakan yang telah dilakukan oleh orang Quraisy dan musyrikin Makkah setelah diangkat azab, diangkat musibah. Janji mereka awalnya mereka nak beriman kepada Nabi dan beriman kepada Allah Azza wa Jalla, tetapi mereka mungkir janji, mereka balik kepada perangai asal. Allah Azza wa Jalla menyebutkan ayat ini, janji Allah, hampa tunggu. Ini kita permudahkan bagi mudah faham. Maknanya, tunggulah, ada satu hari nanti kamu akan diberikan azab yang lebih teruk daripada ad-dukhan, daripada dukhan yang kamu telah terima. Para ulama tafsir telah membahaskan yauma nabtishul batashatal kubra itu, ia bermaksud hari berlaku peperangan Badar Al-Kubra. Maknanya para penonton, tengok, Al-Quran merupakan ayat yang menceritakan kisah-kisah lampau. Ayat Al-Quran juga menceritakan kisah-kisah yang sedang berlaku, dan Al-Quran menceritakan sesuatu perkara yang akan berlaku. Ayat nombor 16 ini, ya, perkara ini masih belum berlaku. Bila berlaku peperangan Badar Al-Kubra itu, tuan-tuan puan-puan, peperangan Badar Al-Kubra berlaku 7 ataupun 8 tahun selepas penurunan surah Ad-Dukhan ini berlaku. Masya Allah, tengok janji Allah Subhanahu wa taala, benar-benar berlaku peperangan Badar Al-Kubra. Kita tahu saudara, kalau kita lihat peperangan Badar Al-Kubra, ya, tentera bukan Islam, musyrikin sekitar 1000 orang. Ya. Bagi tentera muslimin termasuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekitar 300 dan berbelas-belas orang. Pandangan yang pertama 313, pandangan yang kedua 315, pandangan yang ketiga 317. Maknanya ialah sebab pada zaman Rasulullah tentulah sistemnya
tidaklah seperti kita hari ini, kan, ketenteraan kita. Jadi penduduk-penduduk maknanya orang Madinah tadilah yang bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asalnya peperangan Badar Al-Kubra ini baginda Rasulullah dan para sahabat 313 orang ataupun 315 ataupun 317 ini, mereka keluar ke Badar tadi ialah asalnya niatnya ialah untuk mengambil kembali harta-harta umat Islam yang dicuri oleh musyrikin Mekah. Sebab kita ingatkan para penonton bagaimana berlaku peristiwa hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hijrah itu berlaku berperingkat-peringkat, kan? Dan tidak semua umat Islam yang berani mengisytiharkan hijrah, sama seperti Sayyidina Umar Al-Khattab. Kan Umar Al-Khattab memang berani. Dia kata, kalau hampa, ya kan, mana kita pergi faham ni. Kalau kalian nak anak-anak kalian jadi anak yatim, hampa tunggu aku belakang bukit tu. Aku nak hijrah ni, hampa tunggu aku belakang bukit tu. Kalau kamu nak isteri-isteri kalian jadi seorang janda, kehilangan suami, hampa tunggu aku nak hijrah ni, hampa tunggu aku di belakang bukit tersebut. Maknanya berani Sayyidina Umar Al-Khattab. Tetapi hikmahnya, peristiwa hijrah itu tidaklah disyaratkan buat begitu. Allah memberikan keselesaan untuk membuat pilihan sama ada secara terang ataupun secara sembunyi. Jadi ada para sahabat yang meninggalkan rumah mereka, berhijrah ke Madinah. Tinggal rumah ni tinggal sungguh-sungguh lah. Selai sepinggang lah kita kata keluar macam tu. Keluar macam tu je. Segala keperluan rumah ditinggalkan secara sembunyi-sembunyi. Jadi musyrikin Mekah ni, aduh, mereka ni memang otak dia. Jadi mereka telah rembat harta-harta umat Islam ini dan mereka nak jual di Syam. Jadi bila Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat maklumat dan para sahabat dapat maklumat, mereka nak pergi jual harta-harta umat Islam ini, jadi nak pi potong tengah jalan lah kita kata. Tetapi tuan-tuan pemain rahmati Allah, saya nak ringkas cerita bagaimana waktu itu pemimpin musyrikin Mekah, mereka juga dapat menghidu yang mana Rasulullah dan para sahabat akan tunggu di tengah jalan. Jadi mereka sampaikan maklumat kepada Abu Jahal dan geng-geng ni untuk mempersiapsiagakan tentera-tentera batalion ketenteraan musyrikin Mekah untuk datang bertempur dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Saudara yang dirahmati Allah, umat Islam kita pada waktu itu, kelengkapan kita ialah sebab niat asal bukan berperang. Hanya 70 ekor unta sahaja. Ya, berbanding dengan Abu Jahal dengan musyrikin Mekah ni, mereka datang untuk bertempur dengan pakaian lengkap. Ya, pakaian besi, topi besi, ada macam-macam lah, kan? Saya teringat dalam satu riwayat bagaimana, ya Allah, bila kita baca riwayat ini kita tengok betapa ukhuwah dan kasih sayangnya sahabat kepada Nabi dan juga Nabi sayang kat sahabat-sahabat. Diriwayatkan Nabi naik unta daripada Madinah nak ke Badar itu sekurang-kurangnya 130 km. Masya-Allah. Dan Luqman memang sentiasa bawa jemaah umrah, kan? Memang tahulah kan pernah sampai. Jadi 130 km. Bukan naik kereta macam kita hari ni. Kita naik bas bukan jalan raya hari ni. Jadi Nabi SAW naik unta bergilir-gilir. Nabi bergilir dengan Sayyidina Ali dan Abu Lubabah. Jadi bila Nabi naik unta, dua orang sahabat ini tolak ataupun pegang unta tersebut. Jadi bila dah lama perjalanan, Nabi kata, bagilah peluang aku turun pula, biar aku tolak kamu pula. Aku pun tak banyak pahala macam kalian. Tengok, Nabi melawak tu kan. Nabi sayang kepada sahabat-sahabat. Tapi sahabat-sahabat Sayyidina Ali dan Abu Lubabah kata, tak apa ya Rasulullah, biar dikau yang berada di atas unta tersebut, kami yang menunda ataupun menolak unta ini. Nak ceritanya, hadirin dirahmati Allah, nak ceritanya pelajaran pertama, sayangnya Nabi kepada para sahabat, dan begitu juga para sahabat sangat sayang dan cintakan Nabi dan beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pelajaran yang kedua, maha benarlah kata-kata Allah ayat nombor 16, peperangan Badar Al-Kubra itu berlaku dan sebagai hukuman kepada musyrikin Mekah yang telah ingkar kepada Allah dan baginda Rasulullah, 70 orang pemimpin kanan musyrikin Mekah telah mati di dalam pertempuran yang disebut sebagai peperangan Badar Al-Kubra. Dan hadirin rahmati Allah, nanti kan kalau ada masa kita tadabbur bagaimana kisah Badar Al-Kubra ini, subhanallah, ya, jalan ceritanya
sungguh memberi kesan. Bagaimana pada malam sebelum berlakunya keesokan hari peperangan pertempuran Badar Al-Kubra, Nabi angkat tangan kepada Allah Azza wa Jalla, minta tolong kepada Allah. Lama Nabi berdoa. Lama Nabi berdoa, angkat tangan. Tinggi Nabi angkat tangan sehingga ke dalam riwayat kata rida baginda Rasulullah, kain yang diletak atas bahu baginda Rasulullah yang mulia itu jatuh ke tanah. Nabi doa apa? Ya Allah, Nabi minta supaya Allah berikan kemenangan kepada umat Islam, kerana kalaulah umat Islam tewas dalam peperangan Badar pada hari tersebut, tak ada orang lagi dah yang akan menyembah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umat akhir zaman, para penonton, kena ucap terima kasih banyak-banyak tentunya kepada Rasulullah, para sahabat. Mereka berjuang untuk kita. Mereka berkorban untuk kita. Alhamdulillah, kita semua dapat merasai nikmat iman dan nikmat Islam. Sayyidina Abu Bakar bila melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa begitu lama dan panjang, Abu Bakar kata, "Ya Rasulullah, cukup-cukuplah kamu berdoa, lama sangat dah kamu berdoa. Pasti Allah akan memakbulkan doa kamu. Allah pasti tidak akan mensia-siakan kamu." Nah, maknanya Sayyidina Abu Bakar memberikan keyakinan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan datang bantuan Allah kepada umat Islam bermula malam itu lagi. Esok nak bertempur dalam peperangan. Malam tu, kalau kita lah dari Luqman, para penonton, kalau esok tu ada satu event ataupun acara yang penting lah, katalah esok tu ada temu duga. Malam tu tidur tak lena dah. Duk fikir Ustaz. Fikir, orang kata klip pah mata ni kan. Tak boleh nak tidur, teringat. Ataupun kalau esok anak kita peperiksaan awam yang besar. Oh, mak memang rasa tak senang hati dah. Anak dalam dewan peperiksaan, mak duk baca Quran ni. Kena bimbang. Ayah relax je. Nak ceritanya, malam itu telah datang pertolongan daripada Allah. Umat Islam, tentera Islam, para sahabat ini diberikan ketenangan yang sangat-sangat. Mereka tidur nyenyak pada malam tersebut, diberikan bantuan sejak malam itu, menandakan kemenangan untuk umat Islam. Wallahu a'lam. Insya-Allah. Jadi Rasulullah dan para sahabat menyampaikan Islam, menerima Islam dengan darah dan air mata. Kita pada hari ini menerima Islam dengan cara yang mudah, tapi kita perlulah bersyukur dan juga berterima kasih kepada perjuangan umat Islam terdahulu membawa Islam sampai kepada kita pada hari ini, sehingga mana kita dapat merasakan nikmat iman dan juga Islam pada ketika ini. Alhamdulillah. Jadi Ustaz, kita neraikan soalan terakhir pada pagi ini, insya-Allah, berkaitan dengan ayat yang ke-17 daripada Puan Sahziatul Siddiq. Assalamualaikum Ustaz Daim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah di sini Allah mengingatkan kembali sejarah bagaimana kaum Fir'aun dihancurkan keseluruhannya ketika zaman Nabi Musa agar peringatan buat kaum musyrikin? Apakah dengan peringatan demi peringatan menjadikan seseorang itu mengambil iktibar dan menjadikan sempadan dari melakukan kemungkaran? Mohon pandangan Ustaz. Terima kasih. Jadi Ustaz, mungkin sedikit jawapan ringkas pada Ustaz berkaitan dengan ayat yang ke-17 dan persoalan ini. Silakan. Subhanallah, cantik sekali soalan Puan Sahziatul Siddiq kita ini. Memang dalam surah Ad-Dukhan ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan juga kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam dan bagaimana kehancuran Firaun. Ya, ayatnya nanti ayat 20 sehingga ayat 25 ada diceritakan bagaimana Firaun kerana kesombongannya, kebongkakannya, menolak ajaran Nabi Musa dan menolak untuk beriman kepada Allah, akhirnya penghujungnya Firaun telah dihina, dia mati di dalam laut yang terbelah. Ya, Allah Taala tutupkan hidup dia dengan sehina-hina sedemikian. Ya, sehingga kan apabila terbentang luas laut mati itu, laut itu, kemudian setelah Firaun dan kuncu-kuncunya jatuh ke dalam, kemudian air itu, laut itu bergabung semula, dan selepas itu seperti tidak berlaku apa-apa. Maknanya bumi, langit tidak menangisi pemergian Firaun yang bongkak ketika hidupnya. Jadi menarik sekali Puan bertanya, nanti asatizah yang seterusnya akan kita membongkarkan, kita tadabbur kisah Nabi Musa dan juga Firaun yang memberikan pengertian kepada kita. Hati-hati apabila berlaku peringatan kepada kita, bila orang beri tazkirah kepada kita, bila Allah datangkan sesuatu dalam hidup kita, mungkin itu merupakan peringatan dan tazkirah yang terakhir kepada kita. Kalau kita tak ambil pedoman, tak ambil pengajaran, kita bimbang.
kita menghadap Allah dalam keadaan kita ingkar kepada Allah, wal a'yadzu billah, wallahu a'lam. Allahu a'lam. Jadi mudah-mudahan memberikan peringatan buat kita bersama. Jadi Ustaz, kita sudah pun berada di penghujung rancangan. Sedikit bacaan doa ringkas pada yang berbagai Ustaz. Mudah-mudahan Allah memberkati pertemuan kita pada pagi ini. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami ilmu-ilmu yang bermanfaat. Anugerahkanlah kepada kami, ya Allah, rezeki yang baik dan halal. Dan ya Allah, Engkau kabulkan, Engkau terimakanlah segala amal-amal kami, ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Rabbil alamin. Jazakallahu khairan katsira Ustaz di atas bacaan doa. Mudah-mudahan Allah memperkenankan setiap permohonan kita pada pagi ini. Jadi Ustaz, terima kasih, mohon dihalalkan di atas perusahaan ilmu pada pagi ini, insya-Allah. Jadi sudah betul sekalian, jangan lupa untuk saksikan episod Tanya Ustaz pada esok hari bersama dengan moderator kita Da'i Hadari dan juga bersama dengan panel kita Profesor Madya Dr. Ustaz Muhammad Suki Osman kita yang akan membincangkan topik berkaitan dengan akidah Asmaul Husna, iaitu sifat-sifat ataupun nama Allah Al-Basit, Al-Khafid, Al-Rafi', Al-Mu'iz dan juga Al-Muzil. Jadi sidang penutup sekalian, bertemu lagi di lain episod dalam rancangan Tanya Ustaz. Saya dan Luqman mohon maaf sekiranya ada terkurang di mana-mana, terkasar tutur bahasa. Bertemu lagi. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah.